Bab pesaka anak dari ayah dan ibunya. Zaid bin Thabit berkata, kalau seseorang lelaki atau perempuan meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu mendapat separuh, yakni daripada harta peninggalannya. Fa in kanat tsnatain, kalau anak perempuannya itu 2 orang, yakni anak perempuan yang ditinggalkan ialah 2 orang ataupun lebih, falahunna tsulutsan, mereka mendapat 2/3. Wa in kana ma'ahun dzakarun, kalau ada anak lelaki bersama dengan mereka, yakni bersama-sama dengan anak-anak perempuan itu, budi abi man syarikahum, dimulakan pembahagian pusaka dengan orang yang berkongsi dengan mereka, maka diberikan kepadanya ketentuan untuknya. Wa ma baqiya, dan selebihnya dibahagi untuk lelaki sama seperti bahagian 2 orang perempuan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraid bi ahliha, berikan ketentuan-ketentuan, berikan pesaka yang telah ditentukan oleh Allah, yang di dalam kitabnya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Fama baqiya, selebihnya, harta yang selebihnya, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka untuk orang lelaki yang paling hampir dengan si mati itu. Bab mirathil banat, ini bab pesaka anak perempuan, yakni pesaka yang diterima oleh anak perempuan. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya, beliau berkata, yakni Sa'ad, saya telah jatuh sakit, menyebabkan saya hampir mati kerananya. Nabi SAW datang menziarahi saya. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya ada harta banyak, tetapi tidak ada yang akan mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan saya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Baginda berkata, jangan. Dia berkata, yakni Sa'ad, fasyatru, separuh. Baginda berkata, jangan. Qultu, saya berkata, fathuluth, 1/3. Nabi SAW bersabda, athuluthu kathir, 1/3 itu banyak, yakni masih banyak. Innaka, sesungguhnya kalau engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya, itu terlebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa kedana, menghulur tangan kepada orang untuk meminta sedekah. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, tidak ada suatu belanja pun yang engkau keluarkan melainkan diberi pahala kepadamu kerananya, sehingga kan luqmah, yakni suapan yang engkau angkatkan ke mulut istrimu. Faqultu, saya berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu an hijrati, adakah saya akan ketinggalan di belakang selepas hijrah saya? Faqala lan tukhallafa ba'di, Nabi SAW bersabda, lan tukhallafa ba'di, engkau tidak akan tertinggal di belakang, engkau tidak akan tertinggal di belakangku. Nanti engkau akan melakukan, engkau tidak akan tertinggal di belakangku, lalu engkau melakukan sesuatu amalan kerana Allah, melainkan bertambah ketinggian dan derajatmu dengan sebabnya. Wala'allaka an tukhallafa ba'di, tentu sekali engkau akan masih hidup lagi sesudahku. Mana ketinggalan di belakang di sini, maknanya tentu engkau akan terus hidup lagi selepasku, sehingga beberapa kalangan akan mendapat manfaat dengan sebab engkau, dan beberapa kalangan yang lain akan terancam kerana engkau. Tetapi yang duka citanya ialah Sa'ad bin Khawlah. Nabi SAW menyatakan duka cita terhadapnya kerana dia telah meninggal dunia di Mekah. Sufyan berkata, Sa'ad bin Khawlah ialah seorang lelaki dari Bani Amir bin Lu'ay. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aswad bin Yazid, beliau berkata, Mu'adz bin Jabal datang kepada kami daripada Yaman sebagai guru atau sebagai amir, yakni sebagai gubernur. Fasa'alnahu an rajulin,
Kami pun bertanya dia tentang seseorang yang mati, meninggalkan anak perempuannya dan saudara perempuannya, bagaimana pembahagian pusakanya maksudnya. Fa'ata, dia pun memberikan, yakni memutuskan supaya diberikan kepada anak perempuan separuh dan kepada saudara perempuan separuh. Yakni separuh daripada harta itu. Bab mirathi ibni libni idza lam yakun ibnun. Ini bab saka yang diterima oleh anak lelaki daripada anak lelaki, yakni cucu lelaki daripada anak lelaki. Jika tidak ada anak, yakni di antaranya, yakni jika si mati itu tidak ada anak, adanya cucu. Qala Zaid berkata, anak kepada anak-anak lelaki itu sama seperti anak, yakni anak sendiri juga bagi seseorang itu. Idza lam yakun dunahum waladun, sekiranya di atas mereka tidak ada anak. Mana sekiranya mereka tidak didindingi oleh anak. Yang lelaki di antara mereka, yakni di antara cucu itu, sama seperti yang lelaki di antara anak-anak sendiri. Wa unthahum, dan yang perempuan di antara cucu itu, ka unthahum, seperti anak perempuan bagi seseorang itu sendiri. Yarithun kama yarithun, mereka mewarisi pesaka, yakni siapa dia mereka tu? Cucu lelaki mewarisi cucu dan seterusnya ke bawah lagi lah, cicit ke lelaki mewarisi seperti mana mereka, yakni anak lelaki bagi seseorang itu sendiri mewarisi harta daripadanya, yakni kalau dia mati. Wa yahjubun, dan mereka mendindingi orang lain, yakni mereka menyebabkan orang lain tidak dapat menerima pusaka. Siapa mereka ni? Yakni cucu-cucu dan seterusnya ke bawah lagi. Kama yahjubun, seperti mana mereka itu, yakni anak-anak lelaki sendiri menjadi hijab kepada orang lain. Wala yarithu waladul ibni ma'al ibni, dan anak kepada anak lelaki, yakni cucu, tidak akan mewarisi bersama anak, yakni dalam keadaan ada anak, cucu tidak akan mewarisi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan ketentuan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ketentuan Allah kepada tuan-tuan punya ketentuan itulah. Fama baqiya, selebihnya, yakni harta yang selebihnya, maka itu adalah hak lelaki yang terdekat, orang lelaki yang terdekat, yakni dengan si mati itu. Babu mirath ibnin ma'a ibnatin. Ini bab pesaka yang diperolehi anak perempuan bagi anak lelaki bersama-sama dengan anak perempuan yang dibagi seseorang yang mati. Seterusnya riwayat daripada Abu Qais, beliau berkata, saya telah mendengar Huzail bin Shurahbil berkata, pernah Abu Musa ditanya tentang seorang anak perempuan, dan anak perempuan bagi anak lelaki dan saudara perempuan, yakni bagi si mati, bagi seseorang yang mati. Faqala, Abu Musa berkata, untuk anak perempuan itu separuh dan untuk saudara perempuan separuh. Engkau pergilah kepada Ibnu Mas'ud, nanti dia akan ikut saya juga, dia pun akan yakni memberikan pendapat seperti saya juga. Fasu'ila Ibnu Mas'ud, setelah itu ditanya Ibnu Mas'ud dan diceritakan kepada beliau tentang keputusan ataupun pendapat Abu Musa tadi. Faqala, terus Ibnu Mas'ud berkata, laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin, kalau begitu sesatlah aku dan aku tidak termasuk di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku akan putuskan berhubung dengan perkara ini dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW, yaitu untuk anak perempuan ialah separuh, dan untuk anak perempuan bagi anak lelaki ialah 1/6, menyempurnakan 2/3, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan. Kami pun pergi kepada Abu Musa, lalu kami menceritakan kepadanya tentang kata-kata Ibnu Mas'ud itu. Maka Abu Musa pun berkata, jangan lagi kamu bertanya aku selagi ada pendeta ini di kalangan kamu.
selagi ada orang yang dalam ilmunya ini di kalangan kamu. Bau mirathil jad ma'al ab wal ikhwah. Ini bab pusaka datuk bersama-sama dengan ayah dan saudara-saudara lelaki. Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berkata, al-jaddu abun, yakni datuk itu adalah ayah, yakni seperti ayah. Ibnu Abbas membaca, ya bani adama, wahai anak-anak Adam, wattaba'tu millata abai Ibrahim, aku telah mengikuti agama ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Tidak ada disebut bahawa sesiapa telah membantah ataupun menyalahi pendapat Abu Bakar di zamannya, padahal sahabat-sahabat Nabi masih ramai ketika itu. Ibnu Abbas berkata, adakah anak lelaki daripada anak lelakiku akan mewarisiku, yang tanpa dikongsi oleh saudara-saudara lelakiku, dan aku sendiri pula tidak akan mewarisi anak lelaki daripada anak lelakiku, yakni aku pula tidak mewarisi daripada cucu lelaki daripada anak lelakiku. Dan ada disebutkan dari Ali dan Umar dan Ibnu Mas'ud dan Zaid, banyak pendapat yang berbeza-beza berhubung dengan pusaka ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, alhiqul faraid bi ahliha, berikan apa yang ditentukan oleh Allah, yakni di dalam Al-Quran, kepada orang yang berhak menerimanya, yakni orang yang telah disebutkan oleh Allah. Fama baqiya, yang selebihnya adalah untuk lelaki, orang lelaki yang paling hampir, yakni dengan si mati itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, adapun orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, kalau aku akan mengambil seseorang dari umat ini sebagai khalilku, nescaya aku akan mengambilnya, yakni aku akan menjadikannya sebagai khalilku. Tetapi khullatul Islam, yakni perhubungan Islam itulah yang terbaik. Ataupun beliau berkata khairun fa innahu anzalahu aban, yakni orang yang Rasulullah kata begitu, maksudnya Abu Bakar lah, telah meletakkannya, yakni datuk tu aban sebagai ayah. Au qala qadahu aban, ataupun Ibnu Abbas berkata telah memutuskan, yakni bahawa datuk itu adalah ayah, yakni seperti ayah. Bab mirathil zauj ma'al walad wa ghairihi, ini bab pesaka. Betul sekali tu dah, takut tak ada. Sekali. Bab mirathil walad min abihi wa ummihi, ini bab pesaka yang diwarisi oleh anak daripada ayah dan ibunya. Maknanya seorang anak berhak menerima pesaka daripada ayah dan ibunya. Anak yang disebutkan di sini dengan lafaz al-walad. Al-walad itu umum untuk lelaki dan perempuan. Itu makna walad. Bukan dia sebut mirathul ibni ataupun mirathul al-bint, tidak. Ataupun mirathul banat ke, mirathul abna ke, tidak. Tapi dia kata mirathil walad. Maknanya anak-anak itu, tak kira lelaki atau perempuan, dia ada hak. Sedikit atau banyak itu suku pasal lah tu, tapi ada daripada ayah dan ibunya. Itu yang pertama dalam terjematul bab. Yang kedua, Zaid bin Thabit berkata, ini kalau mengikut Imam Malik, Syafi'i dan Ahli Hijaz, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, termasuk Imam Bukhari, bahawa di dalam bab saka ni asas yang menjadi rujukan di kalangan sahabat bagi mereka ialah Zaid bin Thabit. Imam Bukhari buat mari, wa qala Zaid bin Thabit, dia tak kata orang lain. Maknanya dia letak ni hak nombor satu dalam bab saka ni di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita kena rujuk. Begitu juga Imam Malik, Syafi'i dan lain-lain yang sependapat dengannya, termasuk Imam Bukhari. Dia kata Zaid bin Thabit. Tetapi mengikut ahli Iraq, Imam Abu Hanifah dan lain-lain, Sufyan Thauri,
dia kata yang menjadi asas ataupun tempat rujuk dalam perkara pesaka di kalangan sahabat ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang ni Sayyidina Ali. Tu asas dia. Dia lebih utama hak tu. Sebab tu kalau dalam bab pesaka ni ada beza. Beza tu salah satu sebabnya ialah punca tempat ambilan tu berbeza. Dalam setengah-setengah perkara lah hak furuk, hak pecah-pecah dia, hak asas tu tak ada khilaf. Hak asas tu tak ada khilaf. Hak sudah sebut dalam Quran tu dengan jelas tu tak ada khilaf dalam perkara tu. Cumanya Imam Bukhari nak isyarat sini. Sebab Imam Bukhari ni dalam tajuk dia tu penting. Dia kata Zaid bin Thabit. Apa? Sebab apa Nabi SAW sudah kata dah, orang yang paling handal lah kita kata, yang paling hebat dalam bab faraid ini ialah Zaid bin Thabit. Dia pegang dengan hak tu. Zaid bin Thabit berkata, kalau satu orang tu lelaki, idza taraka rajulun aw imra'atun, seorang lelaki ataupun perempuan kalau meninggalkan anak perempuan seorang, maka anak perempuan itu mendapat separuh, yakni daripada peninggalannya. Kalau dia meninggalkan, yakni lelaki atau perempuan meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih, 2, 3, 4 dan seterusnya, falahunna ats-tsulutsani, mereka semua berkongsi dalam 2/3, yakni 2/3 tu untuk mereka. Fa in kana ma'ahunna dzakarun, kalau ada bersama mereka itu lelaki, yakni di antara anak tu tadi perempuan, kalau ada seorang je anak lelaki ataupun lebih lagi, maka kena mulakan dengan apa? Biman syarikahum, kena mulakan dengan orang yang berkongsi dengan semua mereka tadi, dengan anak lelaki dan anak perempuan tadi. Siapa yang berkongsi? Hak lain-lain lah. Kalau ada disebut dalam Quran yang berhak, misalnya ibu bagi seseorang tu kah? Ibu bagi seseorang tu kah? Ayah dia kah? Maknanya kalau dia seseorang tu mati meninggalkan anak perempuan 2 ataupun lebih, lepas tu ada juga anak lelaki, di samping mereka itu ada lagi orang lain yang berhak menerima pesaka daripada dia, dan orang itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ashabul faraid ataupun ashabul furud, orang panggil. Mulakan dengan hak tu dulu, bui ke hak tu dulu. Fayu'ta faridatahu, maka diberikan kepadanya faridahnya, yakni ketentuan Allah kepadanya. Wa ma baqiya, selebih tu, selepas tu, hak baki lagi tu, maka untuk anak lelaki iaitu bahagian 2 orang perempuan, anak perempuan. Gitulah, bagi mengikut gitu, hak baki lagi tu kira gitu. Untuk seorang lelaki diberikan bahagian untuk 2 orang perempuan. Gitu. Baik. Kita tengok. Ni kalau ada kitab ni senang. Nombor 2 dalam Hasyiah, nombor 2. Biman syarikahu, kata dia. Mulakan dengan orang yang berkongsi dengan mereka. Mereka tu siapa dia? Hum tu mana al-aulad tadilah, lelaki dan perempuan, anak-anak yang ditinggalkan tu. Berapa hum tu? Padahal yang ramainya hak perempuan yang dia sebut tu. Zakar tu seorang lah, andai kata seorang lah. Ini bab taglib, kata dia, termasuk di dalam bab taglib. Ad-dhamir hum tu kembali kepada al-banat wal-zakar yang disebut tadi. Faghulibat tadhkir ala ta'nith, ditaglibkan tazkir atau muzakkar tu daripada hak ta'nith. Yakni maksud dia, kalau ada bersama anak-anak perempuan itu saudara, seorang saudara bagi mereka, jadi ada adik-beradik lah. Mana seorang mati meninggalkan anak-anak perempuan dan seorang anak lelaki. Wa kana ma'ahum ghairuhum mimman lahu fardun musamman, bersama mereka itu ada orang lain yang ditentukan bahagian dia, yakni oleh Allah. Misalnya kal seperti ibu. Misalnya kama law mata, contoh lagi, nak suruh terang lagi, seperti mana kalau seseorang itu mati meninggalkan an itu litark, meninggalkan anak-anak perempuan, wabnin, dan seorang anak lelaki, wa ummin, dan ibu. Yubda'u bil dimulakan dengan ibu, mana kira bui kau ibu dulu.
Itu makna cara bagi tu. Beri ke ibu tu dulu. Diberi bahagiannya. Wa ma baqiya, hak selebihnya, hak baki lagi tu, fa huwa bainal banat wal ibni, dibahagikan di antara anak perempuan dan anak lelaki. Wa dzalika li anna al-'asabah, ini kerana asabah mewarisi yang baki lagi daripada harta peninggalan itu. Fala budda minal ibtida' bi ashabiha, semestinya kita mulakan dengan ashab, yakni orang-orang yang ditentukan, yang paling utama, ditinggalkan oleh si mati itu, dan disebutkan dalam Quran bahagiannya kita kena utamakan hak tu dulu, lepas tu baru bagi kepada hak lain. Maknanya mereka ini anak-anak ni jadi sebagai asabah lah, asabah kepada ibu tu. Ini masalah pesaka ni panjang pula ceritanya. Asabah tu, asabah apa makna? Asabah binafsihi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair, gapo semua tu banyak pecahan pula. Itu dalam bab pesaka lah pula. Sebab itulah dia, kalau kita mengaji ni, ilmu pesaka tu dia satu ilmu khusus, suku pula, khusus pula. Jadi hak dalam hadis ataupun ayat Quran ni dia sebut hak kasar-kasar. Lepas tu pecahan tu daripada hak ni juga, pecahannya daripada hak ni juga, tak boleh lari juga daripada hak ni, pecahan daripada hak ni. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, sabda baginda, alhiqul faraid. Hak tadi dia sebut budi abiman syarikahum, serupa juga dengan hak tu ni, alhiqul faraid bi ahliha, serupa juga dengan yang diberikan kepada berikan ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mana hak disebutkan dalam Quran itu didahulukan. Fama baqiya, hak lebih lagi, fahuwa li awla rajulin dzakarin, maka untuk orang lelaki yang paling dekat, yakni dengan si mati. Jadi serupa dengan hadis yang pertama tadilah juga. Jadi dari segi kesesuaian hadis ini, hadis yang kedua ada dengan terjematil bab itu, di mana ada termasuk juga di dalam ni mirath al-ibni, yang ni pesaka anak lelaki. Serupa contoh tadilah juga. Mana kalau diberikan kepada ibu, setelah diberikan kepada ibu, mana lelaki yang paling dekat dengan si mati itu, apa dia? Siapa dia? Anak dia misalnya. Ataupun hak lain-lain lagi lah. Kalau tak ada semua, lelaki yang paling dekat dengan dia. Lelaki yang paling dekat dengan dia, yang merupakan asabah binafsihi. Kalau kita kata, yang merupakan asabah binafsihi. Asabah itu apa makna? Maknanya seseorang yang tidak ditentukan berapa banyak bahagia dia. Setelah dibahagikan kepada orang-orang yang ditentukan itu, kalau ada lagi lebih, boleh ke dia. Itu asabahnya. Kalau tak ada sajalah dia. Kalau bos sedang molek bagi itu kepada orang yang sudah ditentukan tu, sedang molek, habis. Dia tak boleh apa satu. Tapi kalau ada lagi sikit ke atau banyak, setelah diberikan kepada orang-orang yang ditentukan tu, maka dia dapat. Orang yang dapat cara lagu tu asabah, orang panggil. Baiklah, dia kata fa huwa li aula rajulin dzakarin. Apa makna ni? Untuk orang lelaki yang paling aula. Aula tu apa makna? Kita terjemah saat ni yang paling dekat. Itu salah satu maknanya. Bukan semua terjemah lagu tu. Lepas tu apa makna rajulin? Rajulin itu tidak zakar dah kan ni. Apa sebab sebut zakarin pula selepas tu? Tengok nombor 3. Nombor 3 dalam kitab. Ha huna soalun masyhur. Soalan yang masyhur timbul di sini, iaitu dikatakan apa faedah sebut zakar selepas rajul itu? Apa sebab sebut zakar selepas rajul itu? Qala al-Khattabi li aula li aqrabi rajulin min al-asabah. Ni yang kita kata sana ni, untuk orang lelaki dari kalangan asabah yang paling hampir. Itu makna li aula. Bukan makna paling utama, tidak, paling hampir.
Wa innama karrara al-bayan fi na'tihi bidh-dhukurah. Apa dia mengulangi keterangan ini dalam menyifatkan orang itu dengan zakar tu? Apa? Liyu'lama anna al-'asabah, supaya diketahui bahwa asabah itu idza kana 'amman aw ibna 'ammin wa man fi ma'nahuma wa ma'ahu ukhtun anna al-ukhta la tarithu syai'an. Itu maknanya. Supaya diketahui bahwa asabah, yakni kalau ia adalah pak saudara bagi si mati itu, ataupun sepupu, ibna am, sepupu balik ayah, bukan sepupu balik mak, sepupu balik ayah, yakni anak lelaki kepada pak saudara balik ayah, yakni adik-beradik ayah. Wa man fi ma'nahuma, dan lain-lain asabah lah. Wa ma'ahu, bersamanya ada saudara perempuan. Kalau si mati itu dia meninggalkan pak saudara, lepas tu ada saudara perempuan, bahawa al-ukht la tarithu syai'an. Saudara perempuan itu tidak menerima apa-apa pesaka. Tidak menerima apa-apa pesaka. Itu maknanya fama baqiya fali aula rajulin dzakarin itu. Imam Nawawi kata al-murad bil aula mana al-aqrab, yang paling hampir. Sebab itulah kita terjemah gitu. Bukan al-lahiq, bukan yang mengiringi, tidak. Sebab apa? Kalau tidak ada faedah, kata dia. Li'anna la nadri, sebab kita tidak tahu siapakah lahiq itu. Siapakah lahiq itu? Siapakah yang akan mengikut ataupun yang berikut selepas daripada si mati itu? Ataupun menyifatkan lelaki itu dengan zakar, apa sebab? Yani untuk mengingatkan kepada sebab istihqaqnya, yani sebab dia tu berhak menerima pesaka tu apa sebab? Iaitu dhukurah, yani sifat lelaki dia tu, kerana dia tu lelaki. Sebab itulah disebut li aula rajulin zakarin, kerana lelaki dia tu lelaki. Sebab itulah dia boleh menerima pesaka. Lelaki yang mana ia adalah sebab kepada usubah, yani sebab kepada usubah, yani dikira dia tu menjadi sebagai asabah, dan dia tu merupakan sebab bagi tarjih dalam pesaka. Sebab itulah ditentukan untuk zakar mithlu hazzil unthayain, iaitu sebanyak 2 bahagian perempuan. Lepas tu Suhaili kata pula ni, dia kata ni dari segi bahan nahu lah, zakarin ini sifat kepada aula, bukan sifat kepada rajul pula. Tak sabar lah tu, tak sabar. Kesimpulannya makna al-qarib al-aqrab. Al-qarib al-aqrab maknanya keluarga lelaki yang terdekat, yang paling dekat. Hak ada lah, ada. Iaitu dari pihak rajulin wa sulbin, la min jihati batnin wa rahimin, yani balik ayah. Lelaki paling dekat dengan si mati itu balik ayah, bukan balik ibu. Itu maknanya la min jihati batnin wa rahimin, bukan balik ibu. Jadi aula itu dari segi maknanya mudhaf kepada mayyit. Fali aula ar-rajul ila al-mayyit. Maknanya begitu. Fa ufida bidzalika, dengan itu dia memberi makna nafi mirath anil aula, yani daripada orang yang paling dekat dengan si mati itu dari sudut ibu dia, dari pihak ibu dia tu, seperti pak saudara balik mak. Itu tak termasuk. Pak saudara balik mak dekat juga kalau kira, tapi tak termasuk apabila sebut fali aula rajulin dzakarin. Tak termasuk tu. Dan dengan kata zakarin itu, mana dia sikit je kecek tu, tapi dalam tu mana masuk dah. Dengan kata zakarin itu menafikannya daripada nisa bil usubah, menafikan orang perempuan. Di sini tak termasuk perempuan, di sini tak termasuk perempuan. Wa in kunna, walaupun mereka itu maknanya dekat dengan si mati dari segi sulbnya. Wa yahtamilu, mungkin juga ini satu hak tadi. Yang kedua juga mungkin juga ia sebut zakar selepas rajulin tu apa?
yakni sebagai takkid, kata dia, supaya tidak orang keliru bahawa yang dimaksudkan dengan rajul itu baligh kama huwal urf. Yang ni mengikut urufnya, kalau kata rajul itu makna orang yang sudah baligh, baru orang panggil rajul. Jadi sebut zakarin di sini tidak dengan makna baligh, dengan makna lelaki, walaupun kecil lagi pun. Dengan makna lelaki, rajulin zakarin. Kalau sebut rajulin, takut-takut orang kata bila baligh baru boleh lagu tu. Hak pandai baligh, tidak lagu tu. Itu sebab tambah zakarin. Ataupun asy-syakhs, sebab rajul ini sebab rajul ini ada dengan makna orang. Dalam bahasa Arab rajul ni ada dengan makna orang. Misalnya kita kata kok orang ketuk pintu rumah kita, kok unzur rajulun bil bab unzur man huwa, rajulun bil bab unzur man huwa. Misalnya kita ada orang pintu tu, kita tengok siapa dia, rajulun. Situ bukan makna orang lelaki, mana tahu lelaki ke perempuan ada ketuk pintu tu. Tapi dia guna rajul. Rajul di sini dengan makna asy-syakhs, yakni syakhsun bil bab. Zakaran kana au untha, sama ada lelaki atau perempuan. Kama alaihi ba'dul isti'malat, seperti digunakan dalam setengah-setengah penggunaan bahasa Arab. Maknanya rajul di sini bukan dengan makna orang, bukan dengan makna orang yang paling hampir dengan si mati, tidak. Kalau kata lagu tu boleh jadi takut-takut setengah orang faham dengan makna orang yang paling hampir, ikutlah lelaki ke perempuan. Tak, orang yang paling hampir itu zakarin. Tu nak menghilangkan kekeliruan. Jadi dalam hadis ni kalau kita perhati, dia kecek ke tak? Kalau mungkin orang keliru dan itu tidak dimaksudkan, dia jaga selalu. Sebab kemah. Kalau orang lain kecek tidak lagu tu. Ni kalau dia kata dia maksud dia lagu ni, dia jaga selalu. Takut-takut gelak lain. Inilah cara. Bila kita baca syarah tu, kita nampak lah. Mana nampak? Tak apalah, habis. Bab mirasil banat. Ini bab pesaka anak-anak perempuan. Ini pesaka yang diterima anak-anak perempuan. Imam Bukhari buat tajuk ni nak cerita anak-anak perempuan ni berhak menerima pesaka daripada seseorang. Satu. Yang kedua, dia nak cerita dalam Islam ni ada keistimewaan untuk anak perempuan. Sedangkan di zaman jahiliyah, ketika Nabi SAW hari itu, mereka tidak memberikan kepada perempuan pesaka. Kalau mati, anak perempuan tak boleh apa satu saja. Ini perubahan yang telah dibuat oleh Islam selepas kedatangan Nabi SAW. Lepas tu dia cerita, inilah Sa'ad bin Abi Waqqas ni sampai di Mekah. Bila sampai di Mekah dalam haji wada' tu, sakit. Sakit nak mati. Ni mana setelah hijrah dah lah, pergi Mekah. Lepas tu Nabi SAW pergi ziarah. Dia pun kata, ni berapa kali dah kita jumpa, banyak kali dah hadis ni. Dia kata ada harta banyak dia ni, tak ada orang lain yang akan mewarisi dia kecuali seorang anak perempuan. Masa tunya anak dia anak tina seorang. Lepas pada tu ramai lagi anak dia. Sebelum pada ni kita sudah jumpa ada bilang dan nama anak-anak dia tu. Yang lelaki pun ramai. Bolehkah saya nak beri sedekah 2/3 daripada harta saya? Nabi SAW kata jangan. Dia kata kalau setengah, Nabi SAW kata jangan. Kalau 1/3, Nabi SAW kata 1/3 tu pun banyak. Kamu kalau tinggal anak, antarakta waladaka aghniya waladaka, dia sebut. Di sini menunjukkan walad itu dengan makna umum, bukan untuk lelaki sahaja. Sebab saat ni jelasnya dia ada seorang anak perempuan. Nabi SAW sebut walad. Mana untuk anak perempuan pun boleh juga walad ini. Ataupun yang ni dengan mengambil kira seseolahnya Nabi SAW nak isyarat dah kepada dia ni, dia akan dapat anak. Walad itu digunakan untuk mufrad dan juga untuk jamak juga. Walad itu digunakan untuk jamak juga. Sebab itulah antarakta waladaka aghniya'a. Sebab tu dia digunakan dalam bentuk jamak tu. Dalam keadaan kaya, aghniya tu jamak. Mana walad ini diguna sebagai jamak ni. Sebagai jamak, macam isim jamak lah. Begitu.
Isim jamak lah, bukan jamak, isim jamak. Maknanya dia ada jamak dia pula. Seperti qaum itulah, jamaknya aqwam, itu isim jamak. Jadi hak ni pun begitu. Kita tahu mana? Tengok aghniya selepas tu. Itu jamak tu. Kalau engkau tinggalkan anak, seolah-olahnya Nabi SAW isyarat dah ke dia ni, dia akan hidup lama lagi, dia akan ada anak ramai lagi, dan anak-anak tu lelaki. Sebab itulah dalam bentuk jamak muzakkar, jamak taksir. Wala taka aghniya, yang ni dia tidak nak merujuk kepada anak perempuan hak dia sebut tu, tak nak cerita hak lain. Sebab seseorang tu dia tidak tahu lagu mana akan datang hak dia. Setakat ni anak dia seorang, akan datang tak tahu lagi. Khairum min an tatrukahum alatan, lebih baik lagi daripada kamu tinggalkan mereka itu apa kedana. Ini menunjukkan Nabi SAW suruh kita fikir untuk anak pinak kita pada masa akan datang. Terutamanya lepas pada kita mati, tidak salah fikir tu, ambil kira anak-anak kita pada masa akan datang. Duduk minta hola tangan, ya takaffafun daripada kaf ni tapak tangan, yang duduk hola tapak tangan kau minta sedekah lah. Dan jangan ingat buat kebajikan beri kat orang saja, jangan ingat gitu. Kalau kamu belanja apa-apa pun kamu boleh pahala, walaupun hak kamu bagi kepada isteri kamu. Kira-kiranya bagi kepada isteri itu wajib kan. Jadi kira wajib tak boleh pahala ke? Tak, boleh pahala juga. Jadi sebab itulah dalam hadis, begitu juga dalam Quran disebutkan perlu kita utamakan hak mana yang lebih hampir, hak lebih dekat dengan kita dulu. Kena jaga hak tu, kena jaga hak tu. Sehingga engkau suap, engkau angkat ke mulut isteri engkau, angkat ke mulut isteri engkau, yang ni engkau bagi kepada isteri engkau, hak tu pun boleh pahala juga, bukan saja nak ayatnya padahal wajib tu kan. Jadi tidak kata boleh pahala ni, buat kebajikan ni, belanja ni kena beri kepada orang lain, hak tidak wajib atas kita. Hak wajib atas kita pun boleh pahala juga. Satu maknanya. Yang kedua, ini isyarat, isyarat kepada mesra. Nabi SAW nak mesra lelaki tu, suami itu dengan isteri dia. Mana dia suap kepada bininya. Dia suap kepada bini dia. Mana angkat ke mulut isteri engkau. Maknanya jangan isteri saja yang suap kepada suami, suami pun boleh suap juga kepada isteri. Itu menambahkan kasih sayang di antara suami isteri. Jadi makna kalaulah dia niat tu, niat selain daripada nafkah, niat nak baiklah kepada isteri tu, dapat pahala. Nabi SAW kata, lepas tu untuk mesra pula, dapat pahala suku pula atas satu perbuatan. Faqultu, saya kata, adakah saya ni akan ketinggalan di belakang selepas saya berhijrah? Mana sahabat-sahabat ni dia berasa keberatan lah bila berhijrah, mana tidak mati di tempat dia berhijrah, tidak mati di Madinah. Dia muka sakit berat di Mekah ni, lama kan mati di Mekah. Sebab sahabat-sahabat ni tahu dah Nabi SAW tak kenal hak mana-mana telah berhijrah tu duduk lama di Mekah. Kan sebelum pada ni dia kata 3 malam. Lepas tu kan kira cabut pergilah. Begitu. Nabi SAW pun nak menenangkan dia. Dia kata, kalau engkau ketinggalan di belakangku pun, engkau buat apa-apa amalan, mana kalau tidak duduk di Madinah pun, kalau ikhlas, amalan itu akan menambahkan ketinggian dan darjat kepadamu. Tidak kata ketinggian dan kelebihan ini berada di bumi hijrah tu saja. Tidak. Duduk mana-mana pun kalau kita ikhlas, amalan kita tu menaikkan darjat kita dan meninggikan kita. Seperkara Nabi SAW sebut. Yang ini dari segi kaedah umum. Tak usah using lah, siapa-siapa duduk mana-mana pun dapat pahala di sisi Allah. Dapat pahala di sisi Allah. Yang kedua, la'allaka. Kalau dalam hadis ataupun dalam Quran sebut la'alla daripada Allah dengan makna pasti, bukan dengan makna boleh jadi, mungkin, tidak, tapi dengan makna pasti, tentu. Tentu engkau akan berada lagi, engkau akan hidup lagi sesudahku, selepas aku.
Dengan makna tertentu. Sehingga beberapa kalangan akan mendapat manfaat dengan engkau. Begitu. Dan beberapa kalangan yang lain pula akan terancam dengan engkau. Memanglah lepas pada tu kan saat ni di zaman Sayyidina Umar pergi perang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak berhentilah perang. Sampai di zaman Sayyidina Umar perang Qadisiyah yang hebat itu. Dan disitulah kerajaan Farsi jatuh di tangan dia. Dialah panglimanya. Dia panglimanya. Maknanya sehat pula pergi perang pula. Dan beranak pinak pula lepas pada tu. Inilah hak Nabi SAW kata ni tepat. Tetapi hak duka ceritanya Nabi SAW kata Sa'ad bin Khawlah lah kawan kita tu, dia mati Mekah. Mati Mekah. Maknanya dia tu kalau boleh tak lah mati Mekah. Moga dia ni sahabat muhajirin juga, nak mati Madinah tapi mati Mekah juga. Mana dari segi kehendak dia tu lah, duka cita dari segi tu lah. Tapi dari segi Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan pahala dia ke? Tidak. Dia tu duduk duka cita. Sama seperti Sa'ad ni juga, dia pun rasa sedih lah, takut-takut mati. Kalau mati lama kan jadi kurang kan. Ya Nabi SAW duduk tekan sangat suruh pergi ke Madinah, jangan duduk lama di Mekah tu. Boleh jadi dia kira dah lah tu, takut tak molek kalau ke mana. Itulah perasaan sahabat itu. Tak apalah, hak nak di sini ya, cerita ni banyak kali dah jumpa. Dia nak cerita kalau engkau tinggalkan anak engkau tu kaya. Nak kaya lagu mana kalau anak tu tak ada harta? Melainkan anak tu akan terima pesaka daripada dia lah kalau dia mati. Jadi kaya lah. Maknanya nak ceritanya anak perempuan pun berhak menerima pesaka daripada ayah dia. Itulah hak maksud Imam Bukhari mirathul banat. Situ. Kalau katakanlah dia mati, anak perempuan dia seorang ada sini. Anak perempuan dia tu seakan nak minta sedekah. Maknanya kira-kiranya Nabi SAW kata ni, kalau tak ada dia tinggal apa-apa kan anak dia ni, kira minta sedekah lah. Susah lah. Anak dia ni kecil lagi, nak akhir jaga apa tak tahu kan satu. Jadi macam mana? Sebab itulah dia kata kalau engkau tinggalkan anak engkau dalam keadaan kaya, jadi anak perempuan itulah hak ada pada masa tu. Maknanya anak perempuan berhak menerima pesaka daripada ayah dia. Hak tu dia nak. Seterusnya, riwayat daripada Aswad bin Yazid, beliau berkata Mu'adz bin Jabal datang kepada kami bil Yaman, di Yaman, datang kepada kami di Yaman sebagai guru ataupun sebagai amir. Ini syak perawi. Dalam setengah nuskhanya di sini, kalau dalam kitab ni dia ada itu di tengah tu. Dalam lain yang tengah. Wow. Mana tepat au tu wow. Maknanya mualliman wa amiran. Kalau lagu tu teranglah, mana dua-dua sekali tugas dia. Satu sebagai guru dan satu lagi sebagai amir, yang di gubernur di sana. Yang ni bukan syak perawi apalah kalau kita kata wow. Yang ni mengikut nuskhah yang satu lagi. Kami pun tanya tentang seseorang yang mati dan dia meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuannya. Seorang anak perempuan dia tinggal dan seorang saudara perempuan, adik-beradik perempuan dia tinggal. Lagu mana nak bagi? Fa'ata libnatah an-nisfa wal ukhta an-nisfa. Maka Mu'adz bagi pesaka, maknanya memutuskan supaya memberi pesaka kepada anak perempuan itu separuh daripada harta yang ditinggalkan si mati itu, dan kepada saudara perempuan dia separuh. Jadi habis tak ada asabah-asabah apalah, tak ada. Orang lain tak ada. Wal ukht an-nisf, dia tulis itu halus itu bitta'sib, yakni bitta'sib, kerana dia tu jadi asabah. Asabah apa? Asabah ma'al ghair. Orang panggil asabah ma'al ghair. Lepas pada tu habis tu. Dia bagi separuh. Babu miras ibni libni idza lam yakun ibnun. Ini bab pesaka yang diperolehi anak lelaki daripada anak lelaki. Yang ni cuculah. Tapi
Kita ni kalau kata cucu, boleh cucu lelaki pun boleh, cucu perempuan pun boleh. Dia kena sebut cucu lelaki, cucu perempuan. Kalau bahasa Arab sebutir ya, ibnu tu makna anak lelaki dah. Al-ibni tu daripada anak lelaki. Mana cucu lelaki daripada anak lelaki. Bagi seseorang yang mati. Bagi seseorang yang mati. Idza lam yakun ibnun, kalau tidak ada anak. Mana seorang mati meninggalkan cucu lelaki daripada anak lelaki dia. Anak lelaki dia tu tak ada dah. Gimana? Mati. Mati dulu daripada ayah. Mati dulu daripada ayah. Ni kes dia, kes lagu tu. Wa qala Zaidun. Zaid berkata, Zaid bin Thabit lagi. Mana Imam Bukhari ni mana termasuk dalam kumpulan tadilah, iaitu serupa dengan Imam Malik, Syafi'i dan orang sependapat dengan tu. Iaitu yang mengutamakan pendapat Zaid. Dan merujuk kepada Zaid mana di kalangan sahabat. Yani anak lelaki waladul abna, anak lelaki daripada anak-anak lelaki. Yani cucu lelaki lah, daripada anak lelaki, bukan daripada anak perempuan, daripada anak lelaki. Kalau anak perempuan lain pula. Bimanzilatil walad, serupa dengan anak sendiri, serupa dengan anak sendiri juga. Idza lam yakun dunahum waladun, kalau anak tu tak ada, kalau anak tu tak ada lah. Yani dunahum tu sebagai mendindingi mereka. Kalau anak ada, cucu tu pun ada. Cucu itu mahjub, orang panggil mahjubun bil ibni, terdinding dengan anak tu. Mana tak dapat lah cucu tu, cucu lelaki saja. Pasal anak lelaki ada. Ini kalau anak lelaki tu tak ada, dia mati dah anak lelaki tu. Barulah cucu lelaki tu jadi serupa anak. Yang ni hukum dia serupa anak. Ini anak boleh lagu mana, cucu tu boleh lagu tu. Zakaruhum ka zakarihim, yang lelaki di antara mereka, yang di antara cucu tu sama seperti yang lelaki di antara anak-anak. Yang ni kalau anak-anak lelaki lagu mana hukum, cucu lelaki tu pun lagu tu lah. Unsahum ka unsahum, yang ni cucu yang perempuan di kalangan mereka, di kalangan cucu tu sama seperti yang perempuan di kalangan anak seseorang itu sendiri. Jadi kalau anak perempuan hukumnya lagu mana, maka cucu perempuan lagu tu lah. Yarithun kama yarithun, yang ni cucu lelaki mewarisi seperti mana mereka, yakni anak-anak lelaki itu mewarisi ayah dia. Yakni kalau ayah dia tu tak ada, kalau ayah dia tu tak ada, kalau ayah dia tu ada, tak boleh cucu tu. Wa yahjubun kama yahjubun, dan mereka mendindingi orang lain kalau ada tu. Seperti mana kalau ada seseorang tu ada mati meninggalkan anak lelaki, anak lelaki dia tu ada anak lelaki yang dicucu. Jadi kalau anak lelaki dia ni ada, anak lelaki ni mendindingi orang lain, orang lain tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh berlaku dengan sebab ada dia. Cucu tu pun lagu tu juga. Kalau anak lelaki tak ada, mati dah, cucu tu pun lagu tu. Orang lain didindingi oleh dia. Bila dia ada, orang lain tak boleh dapat pesaka. Wala yarithu waladul ibni ma'al ibni. Supaya tadi jugalah, idza lam yakun dunahum waladun. Cuma mari esok ni hal ni lebih tegas lagi. Dan anak adalah anak lelaki daripada anak lelaki tu, ataupun anak perempuan daripada anak lelaki, lebih-lebih lagi lah, tidak mewarisi bersama dengan anak lelaki. Manakala anak lelaki bagi seseorang yang semati tu ada lagi, mereka tu tak ada. Yang ni mahjubun, mana semua tu terhijab, terdinding. Dengan sebab ada anak lelaki ni. Itu tajuk yang Imam Bukhari buat tu, panjang tu tajuk tu. Panjang tu tajuk. Jadi dia juga panggil hadis Ibn Abbas tadi juga, bagilah faraid itu kepada ahlinya. Hak baki lagi, fahuwa li aula rajulin dzakarin. Aula rajulin dzakarin ni siapa dia? Aula rajulin dzakarin ni, mana kalau seseorang tu mati ada cucu, anak dia tak ada, cucu lelaki daripada anak lelaki, boleh ke cucu tu lah? Begitu. Itu mana aula rajulin dzakarin, selepas daripada ashabul faraid. Ashabul faraid di sini katakanlah ayah dia ke ada, ataupun bini dia ke ada. Bini dia ke ada, selepas dia mati meninggalkan bini, bini ada
hak menerima pusaka daripada suami, bagilah kepada hak tu dulu. Lepas bagi kepada hak tu, boleh ke siapa? Aula rajulin zakarin. Aula rajulin zakarin sini siapa dia? Cuculah kita kata, kalau dalam keadaan anak lelaki itu tak ada. Gitu. Babu mirath ibnin ma'abnatin. Ini bab pusaka anak perempuan daripada anak lelaki, yakni cucu perempuan bersama-sama dengan anak perempuan. Lagu mana? Jadi boleh ke anak cucu perempuan daripada anak lelaki itu, boleh ke dia menerima pusaka dalam keadaan ada anak perempuan bagi si mati, yakni mak dara dia lah, mak dara bagi anak perempuan bagi anak lelaki, mak saudara. Ini ceritanya. Syu'bah berkata, Abu Qais menceritakan kepada kami, dia kata, saya telah mendengar Huzail bin Syurahbil berkata, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan. Seorang anak perempuan itu maksudnya seorang mati meninggalkan anak perempuan, dan anak perempuan bagi anak lelaki. Anak perempuan bagi anak lelaki, yang ni cucu dia, cucu bagi si mati. Anak saudara bagi anak perempuan dia tadi, begitulah. Wa ukhtin, dan seorang saudara perempuan. Orang tu mati, dia tinggal anak perempuan seorang. Lepas pada tu cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak lelaki dia tu tak ada dah lah, mati, tinggalnya cucu. Wa ukhtin, dan orang tadi juga mati, dia meninggalkan saudara perempuan, yang adik-beradik perempuan. Tu 3 orang di belakang dia tinggal. Faqala, Abu Musa kata, untuk anak perempuan itu separuh, dia kata. Untuk saudara perempuan separuh. Habis cerita. Pergi tanya Ibnu Mas'ud pula, kata dia. Dia akan turut aku, kata dia. Dia akan ikut aku, kata dia. Lalu Ibnu Mas'ud ditanya. Orang tanya tu pun orang royak kata Ibnu Abu Musa tu. Ibnu Mas'ud pun kejutlah bila orang royak gitu. Sesaklah aku kalau lagu tu. Kalau ikut dia kata, dia kata Ibnu Mas'ud akan turut aku juga, akan ikut aku juga. Kalau aku ikut sungguh dia, sesaklah aku, kata dia. Aku tidak termasuk di antara orang-orang yang terpimpin, orang-orang yang dapat petunjuk. Ini ayat Quran dia baca. Yang ni dalam bab ni sesak, mana melencong, tak betul lah. Mana kalau aku tu turut dia, dia kata aku akan turut dia, itu dia kata aku akan putuskan berhubung dengan kes ini dengan keputusan yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu tu, Abu Musa dia tak tahu tu, supaya aku tahu lagu mana kes lagu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan. Dia apa kata? Untuk anak perempuan separuh daripada harta peninggalan orang tu, dan untuk anak perempuan daripada ataupun bagi anak lelaki 1/6. 1/6. Yang ni selepas bagi separuh tu, bagi 1/6 daripada tu. Takmilatul thulutsain, menyempurnakan 2/3. Mana jadi 2/3 lah, capur hak anak perempuan tu separuh dengan hak anak perempuan ataupun untuk anak perempuan daripada anak lelaki tu. Mana jadi 2/3 tu duduk pada demo tu dah. Wa ma baqiya, hak baki lagi, yang ni 1/3 lagi tinggalnya, falil ukht, itu untuk saudara perempuan. Bukan seperti Abu Musa kata untuk saudara perempuan itu separuh. Bukan. Kes yang pertama tadi, kalau seseorang tu meninggalkan anak perempuan, seorang anak perempuan, lepas tu dia juga meninggalkan seorang saudara perempuan, kalau sekat tu saja, tak ada cucu sana, cucu daripada anak lelaki ni tak ada. Hak adanya 2 orang tu saja. Memang betul lah lagu tu, anak perempuan separuh, saudara perempuan dia separuh, habis cerita. Tapi hak ni lain. Hak ni lain. Wa ma baqiya falil ukht. Fa'atayna Abu Musa. Kami pun pergi kepada Abu Musa, wayak ke dia tentang kata-kata Ibnu Mas'ud. Dia pun kesal lah. Kesal lah. Siapa dia? Abu Musa saat ni kesal. Dia kata, boleh tanya aku semula, kata dia.
Kalau selagi ada dia ni alim besar ni, tak sudut tanya aku lah. Tak sudut tanya aku. Ngaku lah dia. Tadi dia kata dia akan turut aku. Maknanya dia tarik balik lah pendapat dia, dia rojok lah, tinggal lah pendapat dia tu. Sebab apa hak tadi mengikut ijtihad dia. Rupanya ijtihad dia tu tak betul. Sebab apa? Lawan dengan nas. Ni Ibnu Mas'ud kata hak dia Rasulullah putuskan. Aku tahu Rasulullah putuskan lagu mana kes ni. Lagu ni. Jadi bila pendapat ni berlawan dengan hadis, tinggal pendapat kita. Itu cara sahabat. Itu cara dia. Jangan tanya lagi aku, kata dia. Kalau ada al-habr atau al-hibr. Al-habr maknanya pendeta. Al-hibr dakwah. Maknanya ikut nak tulis gapo lah. Dia ni kalau orang setara ni ikut nak tulis gapo. Banyak ilmu. Al-habr juga dengan makna lautan. Maknanya seorang yang ilmunya luas seperti laut. Itu al-habr. Biasanya dalam bahasa kita terjemah pendeta. Maknanya orang yang dalam ilmunya lah. Tapi kalau makan pendeta tu dia jadi macam pendeta Kristian pula. Tapi pendeta ni tidak mesti begitu dalam bahasa Melayu. Maknanya pendeta Za'bar tu pendeta juga. Pendeta juga. Maknanya orang dalam lah ilmu dalam sesuatu perkara tu. Gitu. Begitulah jawapan Abdullah ibn Mas'ud kepada orang yang bertanya tu. Mana kalau saya tu dia seperti dia kata tu gak habislah saya, bermakna saya langgar sarihus sunnah. Sarihus sunnah, yakni sunnah yang terang. Ni sebut dalam hasyiah ni. Sarihus sunnah. Sesaklah saya kalau lagu tu. Maknanya akibat tidak mengikut sunnah ni boleh jadi sesat, boleh jadi sesat. Bab mirathil jadd ma'al ab wal ikhwah. Itu panjang. Kena berhenti sekat. Wallahu a'lam.